أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayat dan taufik, yang telah mengurniakan hidayat dan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kurniaan hidayat dan taufik ini sentiasalah berterusan dikurniakan oleh Allah kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi pengajian kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yaitu kitab Futuh Al-Ghaib, yang mengandungi ajaran-ajaran, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Sebagai sambungan daripada wasiat yang kedua, yaitu kata Syekh Abdul Qadir, seorang Muslim harus di sini dengan arti wajib atau semestinya menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Tuhan. Jadi antara pesanan-pesanan Syekh Abdul Qadir ialah setiap Muslim itu semestinya melaksanakan ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ketaatan di sini dengan erti melaksanakan perintah-perintahnya, dan demikian juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Apabila perintah-perintah Allah dilaksanakan, seperti perintah supaya mendirikan salat, supaya berpuasa, berzakat dan sebagainya dilaksanakan, dan demikian juga ditinggalkan larangan-larangan Allah, seperti larangan merampok, mencuri, berzina dan sebagainya lagi. Apabila perkara-perkara ini dilakukan, itulah artinya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah ini ialah orang yang melaksanakan perintahnya.
dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi Syekh Abdul Qadir menganjurkan kita supaya ketaatan ini dibahasakan sebagai menghiaskan diri, memberikan kefahaman kepada kita. Ketaatan yang kita buat itu biarlah menjadi sesuatu yang sebati dengan kita. Yang ini dengan arti kita ini mentaati Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya itu secara berterusan. Seolahnya dia sudah menjadi sesuatu yang sebati dengan kita, macam perhiasan kita dah. Hari-hari solat, itu pesan Syekh Abdul Qadir kepada kita sebagai seorang Muslim, supaya kita ini mentaati Allah, menghiaskan diri, yakni selalu berterusan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, yakni sebagai pecahan daripada wasiat yang kedua, seseorang Muslim jangan sekali-kali menjauhi pintu-pintu Tuhan. Apa arti pintu-pintu Tuhan? Dalam bahasa Arab, perkataan-perkataan seperti ini dinamakan idhafah. Bahasa kita sandaran. Rahmat Tuhan, pintu Tuhan, rumah Tuhan. Jadi sandaran-sandaran ini, idhafah-idhafah ini, ada kalanya bermaksud Tuhan itu sendiri, ada kalanya bermaksud sesuatu yang lain dari Tuhan. Kalau kudrat Tuhan adalah sesuatu yang menjadi sifat baginya, berarti dia kembali kepada zat Tuhan itu sendiri, diri Tuhan itu sendiri. Demikianlah sifat-sifat Tuhan yang lain. Iradat Tuhan, sama basar Tuhan. Bila kita sebut kudrat Tuhan, iradat Tuhan, dia menunjukkan kepada Tuhan itu sendiri. Karena kudrat dan iradat itu sifat bagi Tuhan itu. Tapi ada di antara idhafah dan sandaran ini yang menunjukkan makna yang lain dari Tuhan. Seperti Kaabah itu dikatakan Baitullah, rumah Allah. Sekalipun rumah ini dinisbahkan, disandarkan kepada Tuhan, tapi dia adalah benda yang lain dari Tuhan itu sendiri. Baitullah. Dan banyaklah. Maka di sini perkataan yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir dalam wasiat yang ketiga ini, antara cabang wasiatnya, supaya seorang Muslim itu jangan sekali-kali menjauhi pintu-pintu Tuhan. Apa arti pintu-pintu? Pintu ni dalam bahasa kita laluan nak masuk, laluan untuk masuk ke suatu tempat, itu istilah pintu. Pintu-pintu Tuhan ini, kalau begitu apa artinya? Ia hanyalah bahasa majazi, bahasa kiasan, menunjukkan bahawa laluan-laluan yang mendatangkan keredaan Allah, itu maksud pintu-pintu Tuhan. Jadi pesan Syekh Abdul Qadir, seseorang Muslim ini jangan sekali-kali menjauhi apa-apa saja yang mendatangkan keredaan Allah. Apa yang mendatangkan keredaan Allah? Balik kepada suruhan tadi. Apa-apa yang disuruh oleh Allah, itulah keredaannya. Bila kita melaksanakan suruhannya, berarti kita telah melalui jalan-jalan keredaannya. Jadi kita nak tahu di mana tempat keredaan Allah, tengok apa suruhannya. Bila dilaksanakan suruhan, itulah redanya.
Dan tengok pula larangannya. Apa larangannya? Bila dijauhi larangan itu, itulah redanya. Jadi bila Syekh Abdul Qadir menganjurkan kepada kita supaya jangan menjauhi pintu-pintu rahmat, dengan erti supaya kita ini jangan menjauhi perintah-perintah dan larangannya, yang dengannya kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Syekh Abdul Qadir kepada kita. Yang ke-14, seseorang Muslim jangan sekali-kali berpaling dari ini. Ini juga bahasa-bahasa simbolik. Bahasa kita bila paling, kita bayang paling muka lah, maksudnya tak beradab, tidak menghadap. Patutnya kita tengok ke arah ni, tapi bila berpaling, paling ke lain, tak tengok ke situ. Itu bahasa yang kita faham. Bagaimana hubungannya dengan Allah bahasa ini? Karena kita semua sebagai seorang Muslim yang percaya kepada Allah, yang meyakini sifat-sifat Tuhan, antaranya Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu pun, dengan erti tidak ada tempat baginya, tidak ada ruang baginya, tidak melibatkan tempat, masa, ruang, anggota dan sebagainya, tidak. Zat yang maha suci, zat yang tidak dapat dijangkau, tidak dapat dicapai di dunia ini. Kena faham molek. Buah ni sutir ni, zaman kita hari ni kena pegang molek. Bahawa salah satu di antara apa yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham, yang perlu kita yakin tentang Allah, bahawa zatnya itu bersifat mukhalafah, yang kembali kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai', ataupun ayat lain, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, yang sama dengan, tidak ada. Jadi ayat-ayat ini disimpulkan oleh ulama usuluddin dengan perkataan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu antara sifat bagi Tuhan itu bersalahan, tidak sama, tidak serupa dengan segala makhluknya, segala makhluknya. Makhluk Allah ni banyak. Makhluk yang bersifat fizik, makhluk yang bersifat fizik ini pula ada yang besar, ada yang kecil. Kecil-kecil semut, lalat, belalang, jenis kecil-kecil, makhluk fizik. Ada makhluk fizik yang jenis besar-besar. Bumi, langit, bulan bintang, cakrawala, banyak. Tapi semuanya sama taraf. Makhluk yang sifatnya fizik, berbenda, ada bendanya. Ada makhluk yang sifatnya rohani, spirit sifatnya, yakni tidak bersifat kebendaan. Ada makhluk seperti itu, berarti tak boleh nak pergi pegang dia, tak boleh nak kesang dia. Seperti makhluk-makhluk gaib, malaikat, yang boleh masukkan jin juga ke situ, syurga, neraka yang tak nampak hari ni, arash, kursi, arash, lauh mahfuz, qalam. Semua makhluk-makhluk ini makhluk rohani sifatnya, yang kita tak boleh nak gunakan panca indera kita untuk mencapainya. Tak boleh nak kelih, tak boleh nak pegang, nak sentuh. Fizik kita ni tak boleh nak berhubung dengan dia. Ada makhluk-makhluk seperti itu. Jadi apa-apa pun, semua makhluk ini tidak ada satu pun yang serupa dengan. Bahasa mudahnya, supaya kita ni kemah sikit pegangan kita ni, apa-apa yang dapat kita fikirkan, apa-apa yang dapat kita bayangkan, bukanlah tu. Apa-apa yang dapat kita bayangkan, tak apa fikirkan, hakikat Tuhan tak begitu. Rahsia segala rahsia. Bahasa mudah kok, rahsia segala rahsia.
Tapi kita yakin kewujudannya, menerusi tanda-tanda, menerusi alamat-alamat, menerusi dalil-dalil. Kita yakin. Ada tetap ada, guana tak tahu. Dan itu sebahagian daripada maksud mengenal. Kata ulama usuluddin, bahasa ulama usuluddin, kalau kita tengok kod jalur usuluddin dulu, dalam bab ini perkataan yang digunakan oleh ulama usuluddin, kalau bahasa Arabnya al-ajzu anil idrak. Kita tak mampu lagi dah nak mencapai, nak memahami, nak memikirkan tentang zat Tuhan. Dikira itu sudah sampai lah tu. Bila kita rasa tak boleh hakikat Tuhan ni tak dapat dicapai dah, boleh lah tu, sampai lah tu, dikira sampai lah tu. Itu maksud sampai dalam usuluddin. Apa yang kita belajar dalam sifat 20 tu, itu adalah kenyataan sifat-sifatnya yang kita boleh faham. Sedangkan hakikat diri sebenar zat Tuhan itu, demikian juga sifat-sifatnya, tidak mampu dicapai oleh sesiapa. Jadi hak kita faham tu, hak kita dapat fikirkan, yang dapat kita faham itu penzahiran atau kenyataan daripada sifat-sifatnya, yang dengannya kita boleh faham, yang dengannya kita boleh reti, kita boleh tahu, kita boleh fahami benda-benda tu. Tapi hakikat sebenar Tuhan tidak mampu dicapai di dunia ini. Di akhirat boleh. Itulah nikmat yang paling besar, itulah kurniaan yang paling besar. Dapat dalam istilah usuluddin dinamakan ru'yatullah. Bahasa kita melihat Allah. Hak ni hanya berlaku di akhirat, dalam syurga. Itu pun untuk ahli syurga saja. Ahli neraka tak bau langsung, ahli syurga. Dan ini adalah nikmat yang paling besar. Antara sekian banyak nikmat-nikmat yang disebut, yang diberitahu kepada kita dalam syurga ni, nikmat paling besar sekali adalah nikmat melihat Allah. Bagaimana kita pun tidak diberitahu, hanya dinyatakan boleh. Dengan arti Allah Ta'ala akan memberi kemampuan itu kepada kita. Hari ini kita tidak diberi kemampuan tu, tak boleh nak capai hakikat Tuhan. Tapi di akhirat Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada manusia ini untuk melihat zatnya yang sifatnya kekal seperti yang kita percaya pada hari ini. Cuma Allah Ta'ala beri kemampuan. Contohnya hari ini, depan mata kita nampak, bila jauh sikit tak nampak. Tapi bila diberi kemampuan, jauh lagi boleh nampak. Gitulah bandingannya. Diberi. Jadi kita hari ini ni belum diberi kekuatan tu untuk mencapai ataupun melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai' itu. Di akhirat atas janjinya. Ini pun kerana janji yang dia beritahu dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu dia. Jadi balik kepada asal balik, saya nak perkukuhkan hal tadi tu. Hari ni terutamanya hari ni, antara sifat Tuhan yang tadi itu, sifat Tuhan yang bersifat mukhalafah tu tidak sama dengan segala makhluknya, kena pegang molek hari ni. Sebab apa saya kata begitu? Kerana hari ni dugaan untuk merosakkan keyakinan ni tinggi hari ni. Dugaan, percubaan, usaha untuk merosakkan pegangan bahawa Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu, tidak bertempat, tidak berupa, tidak beranggota, tidak melibatkan masa. Tidak semua itu, kerana semua itu adalah sifat bagi makhluk, ciri bagi makhluk. Jadi tidak boleh dikaitkan dengan Allah. Masa sebahagian dari makhluk, sifat bagi makhluk,
sesuatu yang bermasa itu hanya melibatkan makhluk. Tempat pun seperti itu. Jadi Allah Ta'ala di luar semua itu, tidak seperti itu. Kena kemah hak ni suti, pegang hari ni. Hak lain kena pegang kemah juga. Tapi hari ini ni, inilah antara tempat yang, antara keyakinan yang akan diganggu. Banyak percubaan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghakiskan keyakinan ini dengan slogan-slogan yang sangat baik. Saya terpaksa ulang acak kali sebab perkara ini berbahaya. Rosok itu dia akan merosokkan keseluruhan akidah kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah yang kita yakini sebagai pegangan yang benar, pegangan majoriti umat ini. Ada percubaan untuk mensifatkan Tuhan sebagai Tuhan itu ada rupanya. Rupa guana-guana tak tahu, tapi tetap ada rupa. Cuma kelabu sikit tak tahu rupa guana. Hari ni kalau kita nak buat bandingan, orang panggil telur masuk separuh. Dia tak masuk penuh, tapi separuh masuk. Telur tu tak telur lah, tapi masuk separuh je. Tuhan tu ada rupa guana tak tahu, cuma ada rupa lah. Dia tak kau pun habis. Tak kau pun habis. Rupa tu tak ada, guana-guana tak tahu. Jadi separuh je, separuh masuk. Tu ada percubaan untuk menggambarkan, menyeru orang supaya meyakini Tuhan itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Semua ini adalah keyakinan-keyakinan yang keliru, yang berlawan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak kira lah siapa-siapa pun kalau membayangkan ke arah itu, yakinilah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nak letak nama apa-apa kau anda lah. Akidah itulah akidah kau anda, tapi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya pergi lajak sikit jauh tu kerana memandangkan kepada keadaan hari ini itulah antara perkara yang cuba diganggu, cuba dicelarukan. Kalau nak kabarnya pesan Syekh Abdul Qadir yang ke-14 ni, jangan berpaling darinya. Bahasa kita berpaling ni paling muka. Sedangkan dalam keyakinan kita Tuhan itu tidak bertempat. Nak paling mana? Jadi kalau begitu, apa maksud Syekh Abdul Qadir jangan berpaling dari Allah? Yang dikehendaki dengan berpaling di sini adalah berpaling pandangan hatinya. Jangan sampai berpaling dari Allah, antara maknanya tidak percaya kepadanya, ingkar kewujudan Allah. Jadi yang dikatakan hati yang berpaling ni, hati yang tak percaya ada Tuhan, tak percaya. Hari ini kita duduk dalam masyarakat orang Islam yang rata-ratanya percaya kepada Allah. Jika kita keluar pergi ke masyarakat lain sikit, masyarakat yang open minded sikit, fikiran terbuka sikit, tak ada pedomang, apatah lagi tak ada pengajian-pengajian keagamaan, sudah ramai sekali orang yang sudah tidak bertuhan hari ini. Kalau kita nak tengok dari segi jenama kau, salah satu daripada kelompok yang itulah menjadi pegangannya hari ini komunis lah. Komunis memang antara dasarnya, kalau tuling lah, komunis tuling ni memang tak percaya Tuhan, tak percaya agama. Pada dia tak ada agama. Hubungan kekeluargaan pun tak ada, mak ayah tak ada. Sehingga dipisahkan anak daripada ayahnya, supaya jangan tahu, jangan sampai anak dia tu berayahkan ayahnya. Tak apa begitu. Keluarga akan jadi rosak, keagamaan pun runtuh. Dan kita tahu dalam dunia hari ini banyak kelompok ni, nak kabarnya ramainya hari ini orang yang sudah tidak bertuhan lagi, ateis. Istilah Arab mulhid ataupun zindik, tak percaya Tuhan langsung. Sebab dia nak jawab satu soalan, soalan pendek, soalan mudah je, Mamat Kapur boleh jawab, tapi profesor dia tak boleh jawab.
Mamak boleh jawab, profesor dia jawab soalan ni. Sebab apa saya kata gitu? Sebab kelompok-kelompok etis ni, sebahagian mereka itu adalah ahli-ahli akademik, profesor-profesor di universiti, tapi etis, tak percaya Tuhan. Dia nak jawab soalan pendek ni. Soalan ni mamak kapung boleh jawab. Soalan apa? Soalan dalam Al-Quran. Al-Quran mengemukakan persoalan yang 3 yang tak ada soalan yang keempat. 3 je. Bukan banyak, 3 soalan. 3 andaian. Kalau banyak andaian, mana Sabah juga, pening, orang nasa. Ni 3 je andaian. Salah satu je, tak ada yang keempat ni. Tentang penciptaan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini tercipta begitu saja? Yakni tercipta tanpa ada pencipta? Salah pertama. Yang kedua, am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri sendiri? Dua. Dan yang ketiganya adalah mereka diciptakan. Tak ada yang keempat. Tercipta tanpa pencipta, menciptakan diri sendiri, atau diciptakan oleh pencipta. 3 je andaian. Ni soalan ni. 3 je. 3 soalan lah. Tapi Mamak Doloh Kapung boleh jawab. Sebab dia mukmin, percaya. Dia tahu. Tapi jadilah. Ada kelompok-kelompok profesor tak nak jawab soalan ni. Dalilnya, kadang ada yang tidak bertuhan hari ni. Dari kelompok-kelompok ini. Tidak bertuhan. Tercipta tanpa pencipta, naluri kita dah nak terima. Kita dah nak terima naluri ini. Tercipta sesuatu, tak ada pencipta. Pertama sekali, naluri tak nak terima. Yang kedua, tak jumpa contoh tu. Contoh benda ni, benda ada, tapi tak ada tukang buat. Tak jumpa. Naluri satu hal dah nak terima, tak nak terima. Ada, tak ada tukang buat. Naluri, Tuhan beri naluri kita ni, dah nak pakai buah tu. Satu, yang kedua, kita tak pernah jumpa contoh. Benda yang ada ni, tapi tak ada tukang buat. Cari ni, hak ni, ada. Hak ni, ada tukang buat. Hak ni, ada. Kita semua tak ada. Tak ada berasa. Salah apa tak tu. Yang kedua, apakah mereka mencipta diri sendiri? Ni bengong lagi. Dia buat diri sendiri. Lagi tak masuk akal. Lagi tidak logik. Nak buat diri sendiri, mana sabar. Lagi tak masuk akal. Maka tidak ada pilihan lain kecuali pilihan yang ketiga, iaitu diciptakan oleh Maha Penciptanya. Itulah 3 soalan. Al-Quran beritahu dalam bab keyakinan terhadap pencipta, itulah soalan dia. 3 je soalan. Tak ada soalan keempat. Siapa yang boleh jawab, mukmin dia. Siapa yang tak nak jawab soalan ni, memang dia akan jadi seorang yang mulhid, kafir, musyrik. Tapi termasuk dalam kelompok dia jawab ni, kelompok-kelompok sebahagian profesor di universiti-universiti yang tidak percaya Tuhan. Dia tak percaya tu, dia nak jawab soalan ni, tak boleh jawab soalan ni, dia tak jadi mulhid pula. Bukan sembarangan. Kalau kita baca sejarah kemunculan fahaman komunis, yang antara pegangan utamanya menolak agama, menolak kepercayaan bertuhan ni, penggerak-penggerak mereka itu adalah ahli-ahli fikir, ahli falsafah, profesor-profesor saja. Tapi tak percaya Tuhan. Tak percaya. Sebab dia nak jawab 3 soalan tadi lah. Dia kata soalan ni Mamak Doloh boleh jawab. Tapi ahli falsafah, profesor tak nak jawab sekarang soalan ni.
Itu maksudnya. Baik. Jadi berpaling daripadanya, pesan wasiat Syekh Abdul Qadir, jangan kau berpaling dari Allah. Salah satu maknanya, jangan kau kufur kepadanya. Jangan kau ingkar kewujudannya. Jangan sampai itu kalau kita paling 360 darjah lah. Kufur ni ibarat berpaling 360 darjah. Patutnya ngadak gini, dia pusing ke belakang ni. Tu 360 darjah. Paling sungguh ni. Ada paling sipi. Kalau ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada kewujudan Maha Pencipta ni, itu 360 darjah paling. Tapi ada paling sikit. Tak apa kok paling, tapi tak sampai 360 darjah. Orang yang lupa kepada Allah. Ibadah perintah-perintah Allah diabaikan. Percaya tapi tak tengok pun. Maksudnya perintahnya diabaikan, larangannya dilanggar dengan mudah. Agama tidak dihayati dengan baik. Paling sikit. Ada orang paling sikit tengok sipi-sipi, tengok melaksanakan perintahnya, tapi nikmat-nikmatnya banyak tidak disyukuri. Pemberian-pemberiannya itu tidak disyukuri. Jadi paling kok, tapi paling sikit, nampak-nampak gitu, nampak-nampak lebih kurang aja. Semua ini adalah bentuk berpaling, ingkar, tidak melaksanakan perintahnya, kemudian lupa kepadanya, tidak mensyukuri nikmatnya. Semua ini adalah bentuk-bentuk berpaling daripada Allah. Maka Syekh Abdul Qadir dalam wasiatnya menganjurkan kita supaya jangan berpaling daripadanya, dengan arti berimanlah kepadanya, taatilah dia, taatilah, ingatilah penciptamu, ingatilah dia, syukurilah nikmatnya dan sebagainya. Itu maksud jangan berpaling daripada. Yang ke-15, seorang muslim hendaknya menyegerakan bertaubat atas dosa yang telah dilakukan, jangan ditunda-tunda. Wasiat Syekh Abdul Qadir supaya bila melakukan kesilapan terus diperbetulkan. Sebagai seorang manusia tak ada dosa. Dalam keyakinan kita, manusia yang tidak berdosa ini hanyalah dari kalangan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu keyakinan yang kita pegang. Nabi dan rasul memang tidak terlibat dengan sebarang dosa. Kesalahan ada, tapi tidak melibatkan dosa. Tidak melibatkan dosa. Jadi selain daripada mereka ini, daripada para nabi dan rasul, ada je dosa. Apatah lagi Nabi ada bersabda, kullu bani adama khata'. Setiap manusia itu mesti dikecualikan para nabi dan rasul lah. Setiap manusia itu kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam, yakni manusia, khata' ni banyak salah, berulang kali salah. Itu sifat yang perlu kita faham tentang diri manusia. Banyak salah dan berulang salahnya itu. Disebut dalam riwayat bahawa itu perangai manusia. Cuma dinyatakan wa khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik di antara manusia yang ada sifat ni orang yang sentiasa bertaubat dengan arti balik ke pakar asal, membetulkan keadaan dirinya. Itulah. Bab salah tu tak ada. Tapi rupa-rupanya di sebalik yang salah ini ada kebaikan-kebaikan. Kita pandang dengan neraca syariat, kesalahan itu memang buruk. Tetapi kalau kita pandang dengan neraca hakikat, dia tidak buruk. Sebab tu kita kena ada dua mata ni. Kita
Kalau tengok dari satu segi kepada ulat tu memang menjijikkan. Ulat siapa dia nak ulat? Orang nak buh lelaki. Tapi kalau tak ada ulat, susah juga kita. Susah kita. Binatang-binatang hok mati ni tak luar. Cuba bayangkan ratusan tahun daripada dulu. Kubal lembu mati ni gitu setelah penuh. Benar. Tak acuh-acuh. Tidak hancur. Siapa tu tidak rosak, ya gitu je. Susah kita. Itu maksud. Dari satu sisi memang benda tu tak molek. Kita anggap ulat ni kotor, mendatangkan penyakit dan sebagainya. Tapi dari satu sisi dia ada hikmah dan manfaatnya. Sama juga terjadinya perbuatan salah yang dibuat oleh manusia dan dosa ini, kalau dilihat dari neraca syariatnya, memang perbuatan yang buruk yang kita disuruh supaya mengelakkan diri dan mengajak orang supaya jangan, bukan saja disuruh mengelakkan diri kita, bahkan menganjurkan orang lain supaya jangan melakukannya, bahkan berusaha untuk menghalang orang lain supaya jangan melakukannya. Neraca syariat. Tapi hikmah kejadian Allah, kalau tak ada kesalahan yang dibuat oleh manusia ni, dunia ni akan jadi rosak juga. Dan bukan saya kata, ada disebut di dalam hadis. Bila kamu tidak melakukan mafhum satu hadis, saya terlupa beberapa kalimat, saya tak berani nak sebut sebab terlupa beberapa kalimat. Sekiranya kamu tidak melakukan dosa itu, maka akan berlakulah kerosakan-kerosakan tertentu. Soalnya gitu. Jadi hikmah juga Allah Ta'ala menjadikan manusia ni buat dosa, selepas buat dosa beristighfar, bertaubat. Tapi hadis ni bukan suruh kita buat dosa. Jangan salah faham pula. Hadis ni tidak menyuruh kita buat dosa, cuma nak memberitahu kepada kita ni disuruh oleh syariat supaya tidak menyukai dosa ni, supaya membencinya, menjauhkan diri daripadanya, dan mengajak orang supaya jangan mendekatinya. Suruh. Tapi tak boleh nak elok benda ni tetap akan hak terjadi dah, itulah kita kena tengok pandangan hakikat bahawa terjadi semua ini ada hikmah dia. Ada hikmah. Hak belum terjadi, kena cari jalan supaya jangan hak sudah terjadi, pandang bahawa ada kebijaksanaannya. Itu seorang mukmin. Itu seorang mukmin. Jangan sampai hendak jadi harap supaya jadi. Tu tak jadi mana? Tak jadi lagi harap supaya jangan jadi dosa ni. Biar ada hikmah dia. Bukan. Itu salah pasal. Sebelum terjadi, usahakan jangan terjadi. Tapi hikmah Allah tak boleh nak elok, tetap akan bila sudah terjadi, pandang dengan pandangan hikmah, dengan pandangan rahsia ketuhanan bahawa ada hikmah kebaikannya di sebalik semua ini. Kena pandang kot tu. Jadi orang mukmin ni dipandang gitulah. Jadi Syekh Abdul Qadir menganjurkan kita supaya bertaubat. Sebab apa? Manusia ni tak boleh nak elok daripada salah. Kadang-kadang dosanya zahir, kadang-kadang dosanya batin. Kadang-kadang mulutnya tidak mencerca orang, dalam hati lambat tengok orang. Natang ni lah, saka ni lah. Dalam hati itu baik, dia cakap. Mulut tak tu baik, tapi kadang-kadang itu baik dalam. Dosa yang zahir dalam Al-Quran, wajtanibu zahiral ismi wa batinah. Jauhilah dosa zahirnya, demikian juga yang batinnya. Jadi kadang-kadang ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin dan sebagainya. Bagi seorang manusia, benda ni benda yang hampir-hampir tak boleh nak elok sangat. Maka sebab itu kita disuruh mengatasi kekurangan kita ini dengan memperbetulkan diri, berusaha bertaubat. Usaha kita nak betul diri itu adalah sebahagian daripada jihad. Kena ingat, sebahagian daripada
jihad. Berusaha. Karena jihad fi sabilillah ini bukan saja melawan musuh-musuh nyata, melawan dorongan-dorongan nafsu dan syaitan yang kerananya kita ditakdirkan terjatuh dalam kemaksiatan, nak lawan, nak betul balik, itu juga sebahagian daripada makna jihad. Sebahagian daripada makna jihad. Lawang, sebab tak mudah juga tu nak betul. Kita melakukan kesilapan, nak baiki balik bukan benda yang mudah. Jadi Syekh Abdul Qadir menganjurkan kita supaya segera bertaubat. Boleh ke gini? Segera, kita pun sendiri tak yakin. Aku sahabat lagi, aku rasa aku buat bolak lagi. Gimana ni? Gimana? Ini kadang-kadang kefahaman inilah yang kadang-kadang menghantui pemikiran orang kita sehingga dia menangguh-nangguhkan. Aku rasa aku tak tahan lama ni, aku taubat lagi, aku buat pula. Baik aku tunggu peceng lah, baru sedar sekarang. Dia tak tahu, penyakit lain pula mari. Tapi kadang-kadang ni mari pemikiran tu. Aku rasa sia-sia je. Lockdown 3 seminggu, aku rasa aku dah nak tahan, aku akan buat pula kesalahan yang sama. Jadi kefahaman yang tidak lengkap inilah kadang-kadang menjadi penghalang. Tapi Syekh Abdul Qadir pesan kepada kita, bila buat salah segera bertaubat. Apa maksudnya? Taubat ni ulama-ulama membahaskan dia. Al-Ghazali menyebut rukun-rukun yang beberapa perkara, banyak sikitlah, iaitu meninggalkan kesalahan itu, berazam untuk tidak mengulanginya, dan sekiranya melibatkan hak manusia diselesaikan dan sebagainya, adalah beberapa syarat-syarat. Tapi hak nunggu dia tu meninggalkan kesalahan tu, meninggalkan kesalahan yang sudah dibuat. Yang kedua, ada azam untuk tidak mengulanginya. Syekh Abdul Wahab Sya'rani dia tengok sudut lain. Dia kata syarat taubat ni se je. Al-Ghazali memperincikan banyak 3. Kalau melibatkan hak manusia jadi tambah sikit lagi syarat-syarat ni tu. Tapi Syekh Abdul Wahab dia kabur saja syarat dia. Apa benda? Menyesal. Dan ini kata Syekh Abdul Wahab lebih dekat dengan hadis. Tapi Ghazali memahami, Imam Ghazali dia tafsir lain pula. Betul lah ke ini pendekatan ulama? Tiga-tiga ni ada kaitan lah ke? Cuma sudut pandangan Syekh Abdul Wahab dia kata gini, bila kita menyesalnya sudah digera bertaubat. Penyesalan itu. Tapi Ghazali tak ambil kira aspek penyesalan, kerana dia sudut pandang sudut lain lah. Tapi saya nak tengok pandangan Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab kata ini lebih lekat dengan hadis, kerana Nabi bersabda, an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Memang Nabi sebut macam tu. Jadi Syekh Abdul Wahab kata ini lebih dekat. Penyesalan kita atas kesalahan kita itu, itulah dikatakan sebagai taubat. Daripada penyesalan itulah yang mendorong kita untuk meninggalkannya, memperbaikinya, membetulkannya. Tapi Ghazali dia tengok kok lain sikit. Yang Ghazali dia tengok, dia kata taubat itu antara syaratnya dari aspek kita tinggal benda tu, dan azam tu tak nak ulang lagi. Dia tidak mensyaratkan penyesalan. Imam Ghazali tidak mensyaratkan, sebab dia kata penyesalan ni hampir-hampir di luar kawalan kita. Kalau kita tinggal perbuatan tu dan tanang azam tak mau buat, dikira cukup dah, sekalipun tak mari penyesalan. Sebab Ghazali melihat penyesalan itu adalah sesuatu yang hampir-hampir di luar kawalan kita. Maksudnya ada orang mari perasaan tu, ada orang tak ada. Jadi orang tak ada ni mana? Dia boleh taubat dah. Kata Ghazali boleh. Dia tinggal perbuatan tu, dia tanang kemauan tu tak berulang lagi dah. Ke mana-mana pun betul lah ke? Apa yang penting adalah berusaha membetulkan. Baik. Yang saya nak beritahu berkait dengan pesan Syekh Abdul Qadir ni, bila manusia buat salah, kata Syekh Abdul Qadir, teruslah bertaubat. Kalau berulang lagi macam mana? Ni nak beritahu. Kalau berulang lagi, apabila sesuatu taubat itu ada persyaratan-persyaratan tadi, maka dia dikira selesai. Sekalipun dah sampai sejam berulang pula, itu cerita lain.
Itu cerita. Itu maksud Syekh Abdul Qadir, kalau melakukan kesalahan segera bertaubat. Berlaku cerita lain, hak berlaku pula tu cerita lain. Setelah tersilap, tersedar, taubat. Kalau ikut syarat Ghazali, tinggalkan dia dan tanamkan kemahuan untuk tak mengulangi. Kalau ikut Syekh Abdul Wahab Syarani, kita menyesali atas perbuatan tu. Dan sekiranya berlaku pengulangan tadi itu adalah benda lain, fail baru. Tapi yang sudah lama tu sudah selesai. Boleh jadi ke gini? Persoalan lain pula. Boleh jadi ke orang bertaubat dia buat semula? Boleh jadi ke gitu? Boleh berlaku. Baik, kenapa saya kata begitu? Boleh berlaku macam ni. Tanya taubat memenuhi syarat dia. Kita duk fikir kalau memenuhi syarat dia tu tidak akan ulang dah. Buat yang azam tak mau buat dah ni. Jadi kalau you buat juga berarti azam tidak betul. Salah. Tidak tepat. Tidak semestinya orang yang berazam untuk tidak buat tidak akan mengulanginya. Tidak semestinya. Ada kemungkinan pada waktu dia sedar tu dia berazam untuk tidak buat, tapi sampai satu tahap keazaman dia tu mungkin luntur. Jadi hak pertama tu keazaman awal dia tu sudah dikira, sudah diterima pakai. Kenapa boleh jadi macam ni? Bergantung kepada tahapan nafsu manusia. Nafsu manusia yang menjadi nafsu orang ramai macam kita hari ini orang bagi nafsu ammarah bisu. Nafsu yang memang mendorong, menyuruh, cenderung kepada keburukan. Itu sifat dia. Cenderung. Masalah tidak buat cerita lain. Tidak buat kadang-kadang kerana malu ke orang. Kadang-kadang kerana dia mengaji, dia faham, dia tahu, jadi dia lawan. Tapi nak tetap nak, suka tetap suka, cenderung tetap cenderung nak buat salah. Tapi dia lawan benda tu sebab dia mengaji, dia tahu benda ni tak boleh ni, dia larang oleh Allah, dia lawan. Tapi hatinya nak, cenderung, ada keinginan untuk melakukannya. Itu bagi nafsu ammarah bisu. Tapi nafsu manusia ini sekiranya diriyadahkan, dilatih, dibersihkan, dia akan meningkat tahap kebersihan dia tu, sehingga dia meningkat ke makam nafsu yang lebih baik, yang dinamakan lawamah. Apa nafsu lawamah? Pattern yang macam mana? Lawamah ni dia lebih baik. Hak tadi tu amarah, suruh, tapi kita selamat kena dak ikut, tapi suruh tetap suruh. Contohnya makanan yang sedap tapi haram, nak makan nak lah, tapi oleh kerana kita mengaji tak boleh ni, lawang tak boleh makan, lawang. Tapi ikut selera tu memang nak makan, sedap. Itu khabar amarah tadi tu. Cuma kita lawang, tak ikut je, tapi nak tetap nak amarah, tapi selamat. Kalau kita lawang, kita selamat dengan melawan itu. Yang rosak kita bila kita ikut. Yang saya nak khabar ni ciri nafsu tu, menyuruh kepada keburukan. Cuma kita tak buat sebab kita tahu, kita cuba lawang dia, kita selamat dengan benda tu. Tapi kita susahlah, kena jaga semua lah, sebab kemahuannya itu ada. Bila nafsu manusia ni berjaya ditingkatkan dari segi kesucian dan kebersihannya, dia akan naik kepada lawamah. Ciri dan sifat lawamah ni dia lain sikit, iaitu cirinya dia mencela perbuatan buruk. Kemahuan tu ada, tapi bila dia terbuat, dia akan pandang, dia akan mencela diri dia. Sebab apa aku buat gini, sebab apa aku buat. Tapi tain dia kalah, dia terbuat. Tapi lepas dia terbuat, dia mari cela. Buat apalah aku jadi gini, buat apalah aku jadi. Itu pattern, ciri nafsu lawamah. Perbuatan salah tetap terlibat, tapi kebaikan dia tak suka benda tu. Dicela dirinya atas perbuatan buruk yang dia buat tu. Sekalipun terbuat juga, tapi dia tak ambuh benda tu.
Dia usaha nak mengelak, tapi takdir Allah macam mana, dan nafsunya kadang-kadang dia kalah juga saya sekala. Itu ciri nafsu lawamah. Ini nafsu yang lebih baik, jauh lebih baik yang pertama. Yang kedua ni lah yang menyebabkan kadang-kadang berlaku tadi tu. Dia buat salah, dia sedar, dia taubat, tapi sampai tahap kena lagi. Ada kemungkinan ni. Dan lebih-lebih lagi penutup lah. Lebih-lebih lagi saya nak kaitkan dengan nama Allah. Allah Ta'ala ni bila ada nama dia Ar-Razzaq, artinya ada makhluk yang dirizkikan. Nama Tuhan itu Ar-Razzaq sebab apa kaitannya? Sebab ada makhluk yang diberi rezeki oleh Allah, maka Tuhan itu namanya pemberi rezeki. Maka antara asma Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Al-Ghafur ni maksudnya yang sangat luas pengampunannya. Sangat luas. Maksudnya bila sebut sangat luas ni, dosa-dosa yang dibuat oleh manusia ni banyaklah. Maka Tuhan itu akan mengampunkan semuanya kecuali syirik. Syirik itu cara lain taubatnya dengan syahadah. Kemudian nama Tuhan Al-Ghaffar yang tidak ada had bilangan pengampunannya. Tak kabur 10 kali, 20 kali, tak ada. Tak ada hak pengampunannya tu. Jadi bila sebut tak ada hak, berarti manusia ni berkemungkinan akan buat salah benda yang sama berulang kali. Sedar buat. Tapi kalau ditaubat tetap diterima oleh Allah, kerana nama Allah itu Al-Ghaffar yang berulang kali menerima. Buat sekali taubat, terima lagi. Buat lagi taubat, terima lagi. Jadi terjadinya pengulangan ini, taubat pun patut buat lagi taubat itu adalah selaras dengan nama Allah itu Al-Ghaffar, Tuhan yang maha penerima taubat yang tidak ada bilangan dia. Kali keberapa tak ada bilangan. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu insya, SOP kita kabul berhenti insya. Tajak sikit je, minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.